So, next. Okay, kita dah identify macam mana kita nak tengok sesuatu nombor tu sama ada dia janjang geometri ataupun janjang aritmetik dan macam mana kita identify. Okay, so tadi apa yang kita dah buat adalah kita identify sesuatu nombor tu macam mana dia janjang geometri ataupun bila dia bukan janjang geometri. Now, kita nak kira rumus ni ataupun macam rumus ni is also called formula lah. Formula dalam janjang geometri. Okay, so formula dalam janjang geometri ni dia tak banyak pun. Ada 1, ada 2 and then ada 3 di situ. Okay, so sebelum kita nak kenal macam mana kita nak guna formula ni and what this formula is talking about, macam alien je R ni kat sini, macam R ni nak roti canai, tidak, bukan itu sebenarnya. Okay, so before kita nak come into the more complicated part, kita nak tahu apa the basic ingredient untuk janjang geometri ni. So ini guys, okay, this is your basic ingredient untuk janjang geometri. Okay, so A ni apa? Okay, so let's say kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla bla bla. Right, A, B, C, D. First huruf yang muncul adalah huruf A, betul tak? Okay, betul. So, kalau kita ada 2, 6, 18 yang kita salin kat atas ni. So, 2, 6, 18, 54. First nombor yang muncul adalah nombor 2. Maksudnya, A kita sama dengan 2. Okay, so our A will be 2. So, it is basically nak kata apa nombor pertama yang muncul. Okay, R ni apa? R ni adalah ratio. Ni kalau korang belajar dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, teacher panggil dia, bukan teacher panggil dia, dalam buku teks panggil dia nisbah. Okay, so korang bayangkan je lah, korang panjangkan ni kan. Ataupun panjangkan ni, dia jadi bentuk N. Okay, nisbah macam mana nak kira? Ingat K over Q. Okay, let's say I pick these two numbers kat sini. 2 dan 6. Okay, korang jawab mana nombor sebelah kanan, mana nombor sebelah kiri. Fikir. Okay, 6 adalah sebelah kanan dan 2 adalah sebelah kiri. Bahagikan mereka, akan dapat 3. So, maksudnya, kalau kita salin balik kat sini, 2, 6, 18. Right, so daripada satu nombor nak ke satu nombor yang lain, tengok dia adalah nombor 3, betul tak? So, dia akan darabkan dengan 3. Daripada nombor 6 nak ke nombor 18, akan darabkan dengan 3. So, ini adalah apa yang kita panggil ratio ataupun nisbah. So, it will be bukan darab 3, okay? Darab tu korang buang je. Okay, darab tu korang buang je. So, korang akan dapat 3 kat situ. Okay, so, 2 ni adalah 2 ingredient yang sangat-sangat basic dan penting untuk kita calculate what is next to come. Alright, so term ataupun tempat ni kita kira dengan formula Tn kat sini. Okay, so, okay, untuk pengenalan, apa sebenarnya term ni? Okay, so kita salin balik 2, 6, 18 dan 54. Okay, setiap nombor dalam janjang geometri ataupun janjang aritmetik sama je, dia ada tempat-tempat dia tersendiri. Macam kalau kita dalam kelas, kita ada Sabrina tempat pertama, Yusof tempat kedua, Ali tempat ketiga. Tak ada yang macam seri, betul tak? So, kalau seri pun cikgu akan tengoklah aspek-aspek lain untuk tentukan dia tempat ke berapa. So, setiap daripada kita unik dalam kelas tu. Okay? Tengokkan result kita. So, begitu juga dengan nombor. So, kalau nombor dalam janjang geometri ni, dia ada tempat-tempat khas dia. 2 ni adalah tempat yang pertama. Okay? 6 ni duduk kat tempat yang kedua. So, yang kecil nombor kecil ni nak kata tempat dia tempat ke berapa. So, tempat kedua. Dia tempat ke berapa? Tempat ketiga. 54 tempat ke berapa? Tempat keempat. Okay. So, itu adalah asas. Okay. So, term ni is just a way nak kata 2 ni duduk mana? Oh, dia duduk dekat tempat pertama. 6 ni duduk mana? Dia duduk kat tempat kedua. Okay. So, kenapa kita nak guna formula ni? Okay. So, formula ni adalah untuk kita kira macam, untuk kita kira di tempat keempat, katakan di tempat keempat, okay, ada nombor apa. Okay, so kalau daripada sini, of course kita dah nampak di tempat keempat ada nombor 54. Tapi kita nak check, jom kita check betul tak? Di tempat keempat, dia sama dengan 54. So, kita akan gunakan formula tu. So, N ni adalah nak kata dia duduk kat tempat yang keberapa. 1, 2, 3, 4. So, dia adalah tempat keempat. So, A kat sini, kita tengok balik nombor di sini. So, nombor di situ adalah 2. And then, R kat sini adalah nombor 3. So, kita letak nombor 3 kat situ. Okay, so N dekat sini, dia adalah tempat keberapa. So,
tempat kita adalah tempat ke berapa? Tempat keempat. And then tolak 1. So maksudnya jawapan last kita akan jadi 2, 3, 4 tolakkan dengan 1 jadi 3. So kira-kira guna kalkulator kita akan dapat 54 over there. Sama tak dengan apa yang kita cari tadi? Sama tak dengan nilai yang kita dah tahu tadi? Sama. So itu adalah kegunaan formula tempat. Now of course korang boleh kira macam let's say teacher nak kira betul tak T2 ni sama dengan 6 kan? So kita tengok So kita ada T2 sama dengan A ni kita tengok balik. Oh, A ni adalah 2 kat sini. So, A is 2. And then, R is how much? Is 3. So, letakkan 3 kat situ. So, N kat sini nak kata tempat ke berapa. You know, dia duduk dekat tangga ke berapa. So, dia duduk kat tempat kedua. So, N will be 2 kat situ. Tolak 1. And then, kita akan dapat 2, 3. 2 tolak 1 will be 1. 3 kuasa 1 akan jadi 3. So, lastly, kita akan dapat 6. So, sama tak dengan yang dekat sini? Sama. Okay. So, itu adalah kegunaan formula tempat. So, korang might ask, teacher, kenapa kita nak buang masa kira-kira ni? Kita kan dah nampak kan? T1, 2, T2, 6. Tempat ketiga ada 18. Tempat keempat ada 54. Okay. Kegunaan formula ni, it is useful bila kita nak cari tempat yang tak ada dalam janjang ni. Okay. Katakan teacher nak cari tempat ke-7. Okay, so I wrap this first. Right, so let's say teacher nak cari tempat yang ke-7. So I will do T7. Okay, A kita takkan berubah. Dia start dengan nombor yang sama, start dengan nombor 2. R kita also takkan berubah. 3 sebab janjang geometri R dia ataupun nisbah dia takkan berubah. And then N kita, which is tempat yang ke berapa? Tempat ke-7, tolak 1. So, kita akan dapat kat sini 2, 3, kuasa 6. Alright, so kalau korang kira dengan kalkulator, korang akan dapat 1, 4, 5, 8. So, di tempat yang ke-7, kita akan ada 1, 4, 5, 8. So, kalau kat sini T5, T6 dan T7. So, kat T7 ni, kita akan dapat nombor sebanyak 1, 4, 5, 8. So, gitu dia punya basic konsep. Okay. Alright. So, sekarang ni selesai dengan masalah term ataupun tempat. Okay. So, korang boleh faham di situ. Now, kita nak tengok formula untuk sum ataupun dalam bahasa Melayu hasil tambah. Alright. So, formula ni dia ditulis sebagai SN. Okay. So, SN ni apa? Right. So, kita tulis SN kat sini. Okay. SN ni adalah sum of all terms. So, maksudnya sum of all terms. Okay. So, again, kalau korang belajar bahasa Melayu, takkan BI je ada. Okay. So, kalau dalam bahasa Melayu, teacher fikirkan dia macam semua nombor tambahkan. Okay. Terms ni, by the way, is just macam yang ni lah. Ni 2 ni adalah term, 6 ni adalah term, 18 adalah term. So, it can also be called numbers. Semua nombor tambah. Okay. Alright, so semua nombor tambah. Apa maksud dia kan? Okay, so katakan kita ada S2 kat sini. Okay. Maksud S2 ni adalah teacher nak tambahkan 2 sebutan pertama. Maksudnya, teacher nak tambahkan ni dan teacher nak tambahkan ni. So, ni adalah 2 sebutan pertama. So, kat sini adalah 2 sebutan pertama. So, S2 akan jadi T1 tambahkan dengan T2. Okay. Right, so katakan teacher nak tambahkan 3 sebutan pertama. S3. So, teacher akan tulis S3 kat situ. Maksudnya, teacher nak tambahkan the first 3 terms ataupun 3 sebutan pertama. So, it will be T1 tambahkan dengan T2 tambahkan dengan T3. Gitu saja. Okay, nothing too alien. Okay. So, katakan teacher nak tambah S4. Maksudnya, teacher nak tambahkan 4 sebutan pertama. Maksudnya, teacher akan tambahkan T1 tambahkan dengan T2, tambahkan dengan T3, tambahkan dengan T4. Okay. So, itu saja. What about kalau teacher nak tambahkan S10? Okay. So, of course sama. Teacher nak tambahkan S10. Maksudnya, teacher nak tambahkan 10 sebutan sama together. Okay. So, together T1, together T2, together T3, together T4, together T5, together T6, T7,
T8, T9, T10. So that's the basic concept of 8. Okay. So sekarang ni bila kita nak sum atau penghasil tambah dalam janjang geometri, kita kena pilih sama ada nak guna formula yang kat sini R more than 1 ataupun R less than 1. Okay. So kita tak boleh guna dua-dua formula ni dalam satu janjang lah. Alright. So sekarang ni kita nak tentukan kita sama ada nak gunakan R more than 1 ataupun R is less than 1. Kita tengok value R kita kat sini. R is 3. So maksudnya 3 lebih daripada 1. So R 3. So maksudnya untuk yang soalan ni kita akan gunakan formula yang ini. Okay. So sekarang jom kita tengok macam kita nak start calculate guna formula. Okay. Right. So sekarang ni. Okay. 5, 10, 20. Right. Sini teacher ada buat typo. It is actually 40 over here. Okay. So 5, 10, 20, 40. Kalau kita tulis kat sini 5, 10, 20 dan 40. Okay. So if we label this, ini adalah tempat kita yang pertama, ini adalah tempat yang kedua, ini adalah tempat yang ketiga dan ini adalah tempat yang keempat. Okay. So soalan ni teacher nak korang buat sendiri. Teacher nak tunjuk soalan ni sahaja. Okay. So I might use more ruang kat sini. Okay. So formula tempat as we know it is actually Tn sama dengan AR and minus 1. Ingat, dua ingredient basic yang kita perlu ada untuk janjang geometri adalah A dan kita perlu ada R. Okay, A, korang ingat A, B, C, D. A is the first alphabet. 5, 10, 20, 40. 5 adalah nombor yang pertama. So, maksudnya A kita sama dengan 5. Okay, R kita pula adalah pertukaran antara satu nombor nak pergi satu nombor yang lain. Dia akan darabkan dengan berapa. So, kalau korang nak kira guna formula, katakan kita ada K perkan dengan Q. So, katakan kita pilih dua nombor kat sini. So, our kanan will be 10 dan our kiri will be 5. So, it will be equals to 2. So, darab 2 kat sini. So, R bukan darab 2, okay? Kita ambil nombor sahaja. So, akan jadi 2 kat situ. Alright. So, let's say teacher nak check betul ke T4 ni sama dengan 40. So, jom. T4. Okay? Tulis T4. Maksudnya N kita sama dengan 4. Gitu. Alright. So, A kita, which is our first number, is equals to 5. So, 5 kat situ. And then R kita, which is 2. Letak 2 kat situ. And kita tengok balik yang kecil cannot kat bawah tu. Oh, dia sebenarnya 4 tolak 1. So, which will be equal to 5, 2, kuasa 3. So, solve. Korang akan dapat 40 kat situ. So, sama tak dengan ini? Right? Confirm sama. So, itu adalah kegunaan formula tu. Okay, what if we want to calculate something yang bukan dalam formula ni? Right? So, let's say kita nak calculate T5. Okay, so teacher nak calculate T5. So, I want to calculate my T5. T5 sama dengan, tengok balik A kita berapa? A kita 5. So, 5 kat situ. R kita pun takkan berubah. R 2 kat situ. And then, N kita apa? Kita tengok balik cannot kat bawah tu. Oh, 5 tolak 1 je. So, sama dengan 5, 2, kuasa 4. So, lastly, kita akan dapat bla 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 80. Right, maksudnya kat sini, T5 kita kalau kita nak sambungkan, akan jadi 80 kat situ. Okay? Right, so that's how we use the formula. Okay, so sekarang ni kita nak tambahkan nombor-nombor dalam janjang geometri ni. Okay, so kalau kita salin balik 5, 10, 20 dan 40. Right, so okay, 5 ni adalah T1 kita, 10 adalah T2, 20 adalah T3 dan 40 adalah T4. So let's say kalau kita nak tambahkan dua sebutan pertama, maksudnya dua sebutan pertama is this one right here. So kita akan tulis S2. Okay. So S2 will be equals to T1 plus T2. Okay. So kalau kita tambah manually, kita akan dapat 5, which is our T1 tempat pertama tambah 10, akan jadi 15. Okay. So kita nak try guna formula. Betul tak kita dapat 15 juga? So kita akan guna formula Sn. But before that, chop. Kita kena tengok, kita nak guna formula yang A ni ke? Ataupun formula yang B ni. We choose, okay? So, kita kena choose. So, kita kena tengok R kita sama dengan 2. R kita sama dengan 2, maksudnya R kita sama dengan 2 kat sini. So, kita kena pilih formula yang for R is more than 1. So, kita salin dulu balik formula itu. Sn, A, Rn, tolakkan dengan 1. 1 ni yang besar, bukan yang kecil. R tolak 1. Okay, jom kita start guna formula. Sn, atas dia S2. So, kita akan letak S2 kat situ sama dengan A kita berapa? A kita 5. R kita berapa? R kita 2.
N kita berapa? N kita 2. Tolakkan dengan 1. Okay, again, R kita adalah 2. 2 tolak 1. So, kita akan dapat berapa? 5. 2 kuasa 2 akan dapat 4 tolak 1. Perkan dengan 2 tolak 1 jadi 1. Begitu sahaja. Okay, so which we will get 5. 4 tolak 1, 3. And then lastly, kita akan dapat 15 kat situ. So, 15, I want to ask you guys, sama tak dengan yang kat atas ni? Sama, okay? So, korang kena ingat, kalau dia kata S2, maksudnya dia adalah T1 tambah T2. Begitu saja, okay? So, always remember untuk apa-apa S lah. Kalau S3, dia akan start dengan T1. Tambah, seterusnya ada apa? T2. Seterusnya T3, okay? So, dia akan stop dekat 3 sebab dia nak 3 sebutan pertama sahaja. Okay, macam tu. Right, so for this one, I want you guys to try it by yourself and then boleh DM teacher kalau nak check jawapan betul ke tak. Okay? So, katakan for this one, teacher nak korang cari tempat ke-5 adalah nombor apa? Dan hasil tambah 5 sebutan pertama. Okay? Go, you guys can do this. So, sekarang ni teacher nak tunjukkan soalan yang sedikit mengebatkan kita punya kepala otak. Okay? Alright, so sekarang ni dia bagi soalan macam ni. Alright, so dia kata cari hasil tambah bagi janjang geometri berikut. Hasil tambah. Okay, so before this kita belajar kalau kita ada macam 2, 6, 18 dan full stop kat situ. Okay, mudah sebab kita boleh tambahkan ketiga-tiga nombor ni. Which we will get 2 tambahkan dengan 6 tambahkan dengan 18. So lastly kita akan dapat berapa? Dapat 26. Tetapi problem kita yang utama di sini adalah kita ada dot di situ. So mungkin yang untuk first time tengok macam benda dot ni. Lepas tu satu lagi problem daripada 18 toing melompat terus ke 4, 3, 7, 4. Okay. Dot ni maksudnya dia ada beberapa nombor di tengah-tengah 18 dan 4, 3, 7, 4. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu apakah nombor-nombor itu? Okay, so caranya macam ni. Okay, so since dia kata cari hasil tambah, kita salin dulu lah formula hasil tambah. Sn sama dengan, okay, adakah kita tulis dulu basic ingredient kita. A kita, A, B, C, D, A alfabet yang pertama, 2, 6, 18, 2 adalah nombor yang pertama. So letakkan 2 di situ. Itu saja. Okay, so kita ada R as well. So, R kita 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. So, A sama dengan 2, R sama dengan 3. So, sekarang ni R kita is actually more than 1. Okay, so remember kalau R is more than 1, kita akan gunakan formula yang ini. So, which will be equal to Sn A R N tolak 1 and then R minus 1. Okay. So, sekarang ni, kita dah belajar previously. Kalau kita nak guna formula ni, kita kena tahu ada berapa jumlah sebutan ataupun ada berapa jumlah nombor. So, sekarang ni, kita start. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3 dan kita ada 4 nombor in total. Tetapi, kita tak tahu ada berapa banyak nombor kat sini. So, itu adalah our masalah for now. Okay. So, cara nak mengatasi masalah ini adalah kita gunakan formula Tn. Okay, sama dengan AR N minus 1. Okay, so kalau korang perasan, korang tengok nombor yang last kali ni, 4, 3, 7, 4. Adakah selepas dia punya 4, 3, 7, 4 tu, dia ada dot ataupun dia berhenti setakat situ saja? Dia berhenti setakat situ saja maksudnya ini adalah ending kita. Okay, so ni adalah T ending. Maksudnya, nombor yang terakhir dalam janjang ni. Maksudnya, alright. Kalau kita nak tulis kat sini 2, 6, 18 dot 4, 3, 7, 4. Okay. So kalau kita nak tulis kat sini 2 adalah T1 kita, 6 adalah T2 kita, 18 adalah T3 kita. Dan kita tak tahu siapa kat sini tengah-tengah ni, tapi yang kita tahu ending kita ataupun T ending kita adalah 4, 3, 7, 4. So maksudnya apa yang kita boleh buat adalah Tn sama dengan ARN tolak 1 is equals to 4, 3, 7, 4. Okay. So, next what we're going to do is kita nak ambil formula yang kat sini dan kita nak kira berapa kita punya N. Okay. So, berapa kita punya N kat sini. Alright. So, A kita dah tahu. A adalah 2. R kita adalah 3. N kita tak tahu. N tolak 1 sama dengan 4, 3, 7, 4. Okay. So, quickly 3 N tolak 1
2 ni kita nak pindahkan dia ke sini. So, it will be 4, 3, 7, 4 perkan dengan 2. Okay. So, kalau korang kira guna kalkulator, 4, 3, 7, 4 per 2, you guys will get 2187. 2187. So, kat sini we have 3 and minus 1. Okay. So, now we have another problem. Sebab Maths ni penuh dengan masalah dan kita sebagai problem solver perlu menyelesaikan masalahnya. Okay. So, sekarang ni kita ada n tolak 1 terapung sebagai kuasa kat atas tu. Okay. So, divide balik. Kalau kita ada kuasa yang terapung ni, one of the way untuk kita solvekan dia adalah kita tambah log kat sini. Log dan tambah kat sini log juga. Okay. So, recall balik one of the property of log. Kalau kita ada yang terapung kat sini, dia boleh terbang pergi bawah sini. So, akan jadi n tolak 1. So, sini dah tak ada. Alright. So, what we will have is n tolak 1. Log 3 ni kita nak pindahkan ke bawah sini. So, which will get log 2187 perkan dengan log 3. So, ini adalah apa yang korang boleh guna kalkulator untuk kira. Okay, log 2187 perkan dengan log 3. You guys will get 7 di situ. So, kita akan ada n minus 1. Right, so kita nak solve untuk n. Maksudnya yang bukan n akan pindah ke sebelah. So, it will be equals to n sama dengan 7 tambahkan dengan 1. So, is equals to 8. Okay. So, 8 maksudnya n kita sama dengan 8. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah nombor yang ke-8. Okay. So, maksudnya T1, T2, T3. Sini ada T4. Sini ada T5. Sini ada T6. Sini ada T7. Dan lastly kita ada T8. So, maksudnya jumlah nombor yang kita ada adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay. So, maksudnya we know that our n is equals to 8. Which we can use in the formula kat sini. Alright. So, kita nak tambahkan semua nombor together. So, kita tahu kita ada 8 nombor yang bersama. Which will be equal to A kita adalah 2. R kita adalah 3. Okay. R kita adalah 3. Dan n kita adalah 8. Tolakkan dengan 1. So, perkan dengan R is also 3 minus 1. Okay, 2. 3 tolak 1 will also be 2. Potong-potong. So, ini je apa yang kita nak kira. 3 kuasa 8 tolakkan dengan 1. So, kalau kita nak kira 3 kuasa 8. 3 kuasa 8 tolakkan dengan 1. Kita akan dapat 6, 5, 6, 0. Okay. So, maksud 6, 5, 6, 0 kat sini adalah apa? Adalah apabila kita tambahkan 8 sebutan pertama, maksudnya T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 tambah T7 tambah T8 will get 6560. Magic. Kita tak perlu tahu apa-apa nombor kat tengah tu, tapi kita boleh tambahkan semuanya. Okay. So for this one, as usual, I want you guys to do it by yourself. And then kalau korang ada apa-apa masalah, you guys can DM me anytime. Okay. Alright. So sekarang kita nak tengok soalan